pada pertengahan bulan Jamadil Awal tahun 1436 Hijrah. Maknanya merujuk pada tahun lepas lah. Okey. Dan dalam 2 hari, yang mana tak jauh pun, dan berada di antara 2 negara, Amerika dan juga Eropah, telah berbicara Raja Jordan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Raja Jordan bercakap, yang bernama Al-Hashimi Abul Husain Abdullah Al-Thani, Abdullah kedua Ibnul Husain. Okay. Yang mana dia berbicara di tempat yang tertinggi, di pentas politik yang tertinggi, yang memberi kesan ucapannya itu pada dunia keseluruhannya, yang mana dia memberikan peringatan muhadzir. Muhadziran ni maknanya dia melakukan pentahziran. Tahzir ni terjemah apa bahasa Melayu? Peringatan. Peringatan ni inzar. Tahzir ni kita menyekat, ingatkan orang dan sekat orang jiddan daripada bahaya-bahaya, sebahagian daripada pemikiran yang mutatarrif, yang telah sesat, mutatarrif, yang melampau, pemikiran yang melampau, dan juga pemikiran yang al-munharifah. Al-munharifah ni yang telah menyeleweng, yang mana disandarkan pemikiran ni kepada agama Islam. Akan tetapi Islam daripada pemikiran seperti itu suci. Islam suci dan bebas daripada mereka. Tapi mereka yang sandarkan kepada Islam pemikiran itu. Seperti Daesh. Daesh ni ISIS lah. Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Wa ma laffa. Okey, yang mana dia kata, dan juga golongan-golongan yang bercampur diri dengan mereka. Daesh ke siapa ke yang mencampur diri dengan mereka, kira semua satu grup sekali. Jadi kan kita tengok, siapa tengok lagi video ucapan Raja Jordan? Tengok kan? Dia punya ucapan ni, dia pentas tak silap saya di UN. Dia berucap, dia memberikan pendirian dia tentang pendirian Islam dalam soal ekstremisme. Okey, dan Syekh Ali menukilkan sedikit, buka muka surat sebelum tu balik. Muka surat yang kedua tadi ni, bawah nota kaki tu ada nombor 1, ada nombor 2 kan. Okey, dalam nota kaki tu dia tulis, mula-mula sekali dia di pertemuan dia dengan CNN di Amerika pada 11 Jamadil Awal 1436 Hijrah, yang bersamaan dengan bulan 2 hari bulan Mac, Azar tu bulan Mac 2014, yang mana dia menyebut secara jelas ma'rakatul ajyal diddal khawarij harbuna jami'an. Raja Jordan cakap. Kita kena ingat lah, Raja Jordan ni negara dia pernah dijadikan sasaran dan target golongan-golongan Al-Qaeda dulu. Sebelum wujudnya ISIS ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana ISIS ni dia wujud di tangan beberapa orang. Apabila Osama bin Laden Al-Qaeda ni, mereka lebih fokus kepada Amerika, Israel. Dia fokus kepada kuasa-kuasa besar. Dia bukan fokus nak bentuk negara. Al-Qaeda dia bukan fokus nak bentuk kekhilafahan. Tak. Dia fokus nak lawan kekufuran. Itu dah. Salah juga tindakan mereka. Bom-bom apa semua ni, bunuh orang awam, memang salah. Tapi ISIS ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum dia pergi berpindah tangan daripada seorang kepada seorang, yang mana dia bermula dengan Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Abu Mus'ab Az-Zarqawi daripada mana? Zarqa, Jordan. Dia antara lapis awal yang pergi ke Afghanistan nak pergi perang, tapi bila sampai sana perang dah habis. Jadi dia berkawan dengan orang di sana. Bila dia berkawan dengan orang di sana, dia terkenal di sana kerana dia ni orang yang agresif dan bergerak. Orang yang mutaharrik, dia memang bergerak. Dia bina connection dia bina hubungan dia. Jadi bila dia balik ke Jordan, bila ketika itu Raja Jordan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika itu Raja Jordan buat perjanjian damai dengan Israel.
Buka pintu untuk Israel. Jordan memang berdamai dengan Israel. Jordan tak ada masalah dengan Israel. Tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Memang walaupun dunia nak kata apa pun, itu mungkin pandangan pemerintah dia. Kena terima lah. Itu pandangan dan pendirian pemerintah dia. Depa Jordan ni besar kedemboi ya. Kedemboi ni apa dia? Mu tak tahu orang utara banyak kedemboi. Maknanya ni orang kata apa dalam dulu orang tua kata tu dalam buah nyok tu dia ada apa? Ha? Dalam buah nyok tu dia ada kumbui nyok ah. Ha, kumbui nyok tu kesedap kan? Ha, kumbui nyok tu. Besar kumbui tu ya. Jordan ni tak besar mana pun. Nak serang depa nak kata depa punya hasil bumi depa pun tak ada mana pun. Jadi ijtihad pemerintah dia tak mau cari masalah dengan kuasa-kuasa besar dan geng kaki perang. Israel ni kaki perang Yahudi. Daripada dulu kaki perang orang kan. Jadi oleh kerana bila ada perjanjian damai, maknanya bukanlah perjanjian damai, hubungan diplomatik antara Israel dengan Jordan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia buka ruang, tujuan dia Jordan, dia buka ruang untuk orang Palestin berhijrah. Sebelum tu lagi dia dah buka dah. Tapi dia nak mempermudahkan lagi urusan-urusan tersebut. Jadi Abu Mus'ab Az-Zarqawi ni tengok, dia kata benda ni salah. Jadi dia buat susun perancangan nak jatuhkan kerajaan Jordan. Raja Jordan dia nak jatuhkan. Raja dapat kesan benda ni. Sebab apa? Sebab dia susun atur, dia kumpul geng-geng bekas-bekas ikhwan muslimin apa semua, dia kumpul sekali dengan dia. Dan geng-geng yang pi ke Afghanistan, yang mana mereka ni tak pi perang, sebab perang pun dah habis pada masa tu. Dia balik alumni, dia panggil alumni geng-geng hak pi perang ni, hak pi Afghanistan ni, dia kumpul balik nak serang kerajaan Jordan. Raja Jordan nak jatuhkan, nak rampas kuasa. Itu Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Dipenjarakan. Kena penjara beberapa belas tahun. Tapi dia buat baik dalam penjara. Puak-puak ni pemikiran dia tak berubah. Dalam penjara dia pun ambil manfaat, bina connection. Tuan-tuan, jangan ingat dalam penjara tu orang masuk keluar-keluar jadi baik semua tak. Dia bina, dia punya connection dia dalam penjara ni. Ada hak masuk jadi baik alhamdulillah. Insaf, tapi ada hak masuk dia bina connection. Kenal oh hang jaga sana, hang jaga sini, kita keluar kita jumpa sana, jumpa sampai sini. Dia tok semua. Lepas keluar tu dia kembali memberontak. Dia di antara pengasas awal ISIS. Sebab apa? Sebab dia tak setuju dengan Osama bin Laden. Dia tak setuju dengan Ayman Zawahir. Zawahiri apa ni, pemimpin Al-Qaeda yang baru yang menggantikan Osama bin Laden. Dia kata hampa ni kerja duduk dalam gua. Mai kita bentuk negara Islam. Itu satu. Sampai sekarang ni Abu Bakar Al-Baghdadi. Bermula dengan Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Jadi Raja Jordan ni, daripada pak ada lagi, dia seterusnya dah lalui benda ni awal pada kita ni. Sebelum keluarnya ISIS tu, dia dah berhadapan dengan Abu Mus'ab Az-Zarqawi dah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ni sejarah kita kena tahu. Sebab tu dia sebut, dia menggunakan perkataan yang betul. Dia cakap di CNN. Di CNN. Dia kata apa di sini? Ma'rakatul ajyal. Peperangan generasi ini, dia kata Bidul Khawarij, lawan Khawarij. This is something that has to be understood on a much larger platform, because they're looking for legitimacy that they don't have inside of Islam. When we're asked in this debate, are you a moderate or an extremist? What these people want is to be called extremist. I mean, they take that as a badge of honor. If you ask me, am I a moderate or an extremist? I'm a Muslim. These people, in the terms that is being used more and more, these in Arabic are called khawarij. In Arabic are called khawarij. In Arabic are called khawarij. These are in a way outlaws that are on the fringe of Islam. Dia sebut, dia menggunakan perkataan yang betul. Dia cakap di CNN. Di CNN. Dia kata apa di sini? Ma'rakatul ajyal. Peperangan generasi ini, dia kata Bidul Khawarij, lawan Khawarij. Lepas tu dia kata apa? Harbuna jami'an. Peperangan kita keseluruhannya. Semua kita ni kena perang dengan apa? Khawarij. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang poin yang kedua di bawah tu dia kata, wa dhalika fi khitabihi amam al-Barliman Arabi.
Bukan UN lah, saya silap tadi ni. Dan ucapan dia di hadapan ahli parlimen Eropah. Di Madinah, Perancis kat mana ni? Strasbourg, Perancis, pada tarikh 20 Jamadil Awal 1436 Hijrah bersamaan dengan 11 Mac 2014. Okey, ucapan dia yang kedua, dia kata apa? Wa kana minha qawlu, dia kata lan nasmah lil khawarij bi ikhtitaf dinina al hanif. Kita sama sekali tak izinkan puak khawarij ini merebut agama kita yang suci. Pasal apa? Pasal puak khawarij ini dia guna nama agama. Kami berjuang nak bentuk khilafah Islamiah, negara Islam. Kami berjuang dengan dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, sebab tu dia kata apa? Kita tak izin dengan mereka ambil agama kita. Jadi Syekh Ali ni dia tulis buku ni, dia mengulas sebenarnya, memberikan satu kata-kata sokongan kepada Raja Jordan. Takkan yang ni hampa nak panggil dia khawarij? Takkan yang ni hampa nak panggil dia jihadis? Ataupun golongan-golongan yang ISIS apa semua? Tak. Ini anak murid sini Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani melahirkan anak-anak murid dia yang seperti ini, yang mempertahankan dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang menolak ekstremisme. Melainkan golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala butakan hati mereka, dan mereka ada penyakit hasad, mereka ada penyakit ta'an, nak melaga-lagakan sesama manusia, melahirkan kebencian kepada ulama-ulama ahli sunnah. Itu je. Tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas tu kata dia, buka muka surat seterusnya. Muka surat 5. Wala'allahu, dia kata. Perenggan kedua tu. Wala'allahu lil marratil ula fi tarikh as-siyasi al-arabi al-islami al-mu'asir yatakallamu mas'ulun siyasiyun kabirun bihajmi hadzal malik zadahu Allah min fadlihi al-'azim dinan wa dunya bimithli hadzal wuduh wa tilkum as-sarahah واضعا الأسماء الحقيقة الشرعية على مسمياتها الموجودة الواقعية ليصحح ما انحرف كثيرا عن جادة السبيل القويم من صنائع كثير من أهل السياسة وفعائل كثير من ذوي الصحافة. Dia kata, kemungkinan ini merupakan perkara pertama dalam sejarah politik negara Arab yang baru hari ini. Berbicaranya seorang yang bertanggungjawab dalam soal politik yang cukup besar kedudukannya, yakni Raja Jordan ini, moga Allah memberikan kebaikan kepadanya, agama dan dunianya, yang mana kata-katanya jelas, sejelas-jelasnya, yang meletakkan nama yang tepat, yang menepati syariat, menepati agama, meletakkan nama pada tempatnya, yang sesuai dengan realiti yang ada pada hari ini, yang mana bertujuan mensahihkan perkara yang telah diselewengkan daripada jalan yang lurus. Siapa yang penyeleweng ni? Daripada pereka-pereka yang cipta penyelewengan ini, daripada kalangan ahli politik dan sebahagian besar daripada kalangan golongan-golongan media, pengamal media, yakni merujuk kepada wartawan. Apa istilah dia ni? Ini pasal istilah khawarij ni. Dia meletakkan istilah khawarij tu kena. Padahal sebahagian puak-puak pada hari ini cuba mengotorkan kemuliaan nama salafi. Cuba mengotorkan kemuliaan perkataan jihad. Perkataan jihad, perkataan yang mulia. Cuma salah ISIS adalah apa? Dia menggunakan perkataan jihad dengan tujuan yang salah. Janganlah kerana dia salah guna perkataan jihad, kita tak bagi orang bercakap about jihad dan kita memburukkan tentang jihad. Jangan kerana puak-puak ISIS salah guna perkataan salafi, kita pun memperburukkan perkataan salafi. Tak boleh. Ini salah. Perkataan tu perkataan mulia. Jadi Syekh Ali Hasan Al-Halabi memuji tindakan Raja Jordan menggunakan perkataan yang tepat, yang selama ini telah diselewengkan oleh siapa? Geng-geng politik. Orang politik. Siapa nak mengambil kesempatan? Yang nak tekan salafi. Yang paling kuat lawan salafi adalah Syiah. Kena tahu Syiah.
Asy'ariyah ni tak apa sangat pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, Syiah paling kuat lawan Salafi adalah Syiah. Jadi mereka ni yang menyebarkan perkataan Salafi, 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 Salafi lah yang teruk, Salafi lah yang buruk. Padahal perkataan Salafi itu suci lagi murni. Dia sama seperti orang yang mengaku Islam tetapi melaksanakan hal yang bercanggah dengan agama Islam yang tak boleh kita nak panggil dia Islam. Tapi nak buat macam mana dia mengaku dia Islam? Kita kena murnikan perkataan tersebut. Kita kena bantu mempertahankan perkataan tersebut. Bukan dengan kita pun turut sama. Tak apalah, Salafi pun tak boleh pakai apa ni, kita tak boleh guna. Tak, salah. Kita kena defend. Kita kena pertahankan dan kita minta perbetulkan. Supaya guna perkataan yang tepat seperti mana digunakan oleh Raja Jordan. Dan juga Raja Saudi juga menggunakan kenyataan dan penyataan yang sama. Sama ada Malik Abdullah sebelumnya dan juga King Salman, Malik Salman yang terbaru. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian dia kata lagi di sini, "Famunzu bid'i sinin wa ahlu sahafati wa dhu as-siyasati yusirruna bi suratin hazimatin muribah ala tasmiyati هاتيك الجماعات المتطرفة التكفيرية بغير اسمها ووصفها." Dah berapa tahun dah dia kata, banyak tahun dah dia kata. Kata Syekh Ali. Pengamal media ini, yakni sahafi ini, yakni wartawan-wartawan ini dan juga golongan-golongan politician ini di dunia ini dia kata telah bersungguh-sungguh memberikan gambaran-gambaran yang meletakkan satu garis panduan yang mencetuskan keraguan. Dia buat satu garis panduan. Contoh dia letak Salafi adalah mereka teroris. Siapa yang mengaji Salafi jihadi pagi, jihadi itu pun tak betul tak? Salafi mengaji pagi, petang dia boleh jadi teroris. Puak-puak ni tak boleh pakai. Dia buat kaedah yang seperti itu. Tuan-tuan dan sekalian, saya tak kata kat siapa pun, jangan terasa. Kemudian dia kata di sini, yang mana dia kata puak-puak golongan politician ini dan juga wartawan-wartawan yang tak bertanggungjawab ni, dia tak hukum semua, tapi sebahagian yang tak bertanggungjawab ni, dia letak satu guideline yang meragukan manusia, bahkan meragukan orang Islam sendiri, yang mana dia meletakkan atas satu nama tentang satu kelompok, kumpulan-kumpulan yang mutatarrifah takfiriyah, golongan yang pelampau, yang mana pengkafir, yang raja depan ni kafirkan orang. Mereka meletakkan bukan dengan nama yang sebenar dan bukan dengan sifat sebenar. Adakah pula golongan pengkafir macam IC duk kafirkan orang? Kita tak kafirkan mereka, tapi mereka kafirkan orang ni, kita pilih letak dia nama mereka Salafi. Walaupun mereka pergi mengaku mereka Salafi, kita tak boleh kata mereka ni Salafi. Tak boleh. Pasal perkataan Salafi tak matching dengan mereka. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya nak cakap nanti contoh. Saya bagi contoh. Antara orang berbangsa, saya ingat bangsa Cina dengan bangsa Melayu. Tuan-tuan dan puan sekalian, bangsa Cina dengan bangsa Melayu, adakah dengan dia tukar darah dia boleh jadi Melayu? Tak boleh. Adakah dengan dia tukar nama dia? Nama aku pergi tukar bubuh nama, bagi nama macam Melayu, boleh jadi Melayu? Tak boleh. Tak boleh ubah. Memang tak boleh ubah. Macam tu juga golongan-golongan yang seperti ini. Perkataan Salafi itu perkataan mulia yang tak boleh ubah. Bila dia tak boleh ubah, tuan-tuan dan puan sekalian, bila dia diletak kepada satu kelompok yang memang sesat seperti ISIS, takkan kita nak kata Salafi salah? Tak. Yang salahnya adalah golongan ISIS. Golongan Khawarij, itu nama sesuai untuk mereka. Tapi perkataan Salafi itu perkataan yang suci, yang perlu kita pertahankan. Lepas tu Syekh Ali dia sebut benda ni. Nama ni telah disalahguna berapa lama dah, berapa tahun dah, sehingga akan menimbul persepsi buruk kepada dakwah ahli sunnah, dakwah salaful ummah. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya buka surat yang ke-6. Dia kata
at-tarikhi al-haqiqi qailina as-salafiyah al-jihadiyah. Depa letak nama yang salah. Dengan nama apa? Depa panggil as-salafiyah al-jihadiyah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahkan dia kata, dia buat nota kaki di bawah tu. Dengar ni nah. Dengar, dan video ni tolong sampaikan kepada orang yang cakap macam ni. Syekh Ali ni cakap untuk depa. Syekh Ali dia besar tau. Dia orang dia besar. Tapi ada seorang lagi, Syekh Musa Al-Nasir. Dia ni bekas orang Gusti. Dulu dia Gusti. Anak murid Syalbani, dia Gusti. Memang Gusti betul ni. Jangan main-main. Hampa takat dia pijit mengkap berat, tak ada apa. Dia tolak lah begitu lah. Tuan-tuan sekalian, Syekh Musa. Tapi Syekh Ali ni dia besar tinggi. Tangan dia ni cukup muka kita seperti ni. Tuan-tuan dan sekalian, maknanya dia cakap ni seolah-olah nak bagi satu teguran kepada golongan-golongan yang buat tuduhan. Apa dia kata bawah ni? Dia kata, wa ahyanan. Perkataan yang salah tadi, salafi jihadi. Itu salah. Memang salah. Walaupun golongan itu menggunakan nama ni, tapi salah penggunaan nama tersebut. Tak boleh pakai. Tuan-tuan dan puan sekalian, di bawah ni dia kata apa? Wa ahyanan walil asafi syadid. Kadang-kadang dia kata, minta maaf sangat-sangat, dia kata, yahdhifuna kalimat al-jihadiyah. Depa padamkan perkataan jihadiyah. Jihad depa padam. Wa yabqunaha as-salafiyah. Depa kekalkan perkataan salafi saja. Jadi akhirnya dia kata apa? Salafi yang salah. Perasan tak perasan ada gerakan yang seperti ini? Perasan tak? Depa dok kata salafi jihadi, tapi kadang-kadang depa bercakap depa kata salafi. Ini realiti berlaku pada hari ini. Golongan ini ada agenda, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Im'anan fil khalq wat tadlis wat talbis. Tujuan dia depa nak bagi orang keliru. Okey? Dan tadlis. Bagi orang keliru, bercelaru. Talbis. Talbis bagi orang, talbis ni talbis iblis. Dia rasukan ataupun orang kata apa, hasutan. Nak bagi tertutup, bagi kita tak nampak hakikat kebenaran. Akhirnya orang membenci salafi dan membenci manhaj salaf, yang mana manhaj inilah sebenar kepada manhaj ahli as-sunnah wal jamaah. Soal khilaf bab kunut bab ni, hak ni orang tak cerita bab ni lah. Puak-puak ni tak kira siapa kunut tak kunut ni. Puak-puak ni dia tak kira hang bismillah pelan, baca tahlil tak baca tahlil, hang duduk saja bawah pemerintahan yang bukan sistem khilafah seperti mereka, tak berbai'ah pada pemimpin mereka, hang tu kira kafir. Ni bukan kira kunut tak kunut ni, bukan kira talqin tak talqin ni. Puak ni telah melampaui batas. Itu kita kena fahamkan masyarakat kita dengan identiti sebenar mereka, kerangka pemikiran mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian dia kata, Syekh Ali bahaskan, dia kata, birrugmi, meskipun dia kata, min tambihina al-mustamir al-mutawasil ala butlani hadhi tasmiyah syara'an wa waqi'an. Dia kata, meskipun dia kata, kita ni dah lama dah. Kita ni dah lama dah memberikan peringatan yang mustamir, berpanjangan, bersambung-sambung tentang kebatilan penamaan dan penjenamaan ini. Dah lama dah. Kami bukan baru cakap ni. Tapi mereka duk guna ni, duk sebut dah lama dah kata. Kami dah bagi peringatan ni dalam tempoh dan jangka masa yang begitu lama. Kebatilan penggunaan perkataan salafi jihadi yang disandarkan kepada golongan ISIS. ISIS nak guna nama tu, tapi mereka sebenarnya tak berhak dengan nama tersebut. Nama tersebut mulia, nama tersebut ada prinsip-prinsip dan garis panduannya. Salafi ada prinsip dia, jihad ada prinsip dia. Jihad bukan seperti yang dilakukan oleh ISIS. Yang tu kita kena faham bagi clear. Okey, tuan-tuan. Amma butlanuha syar'an. Adapun kebatilan perkataan itu secara syaraknya. Kenapa dia kata?
Fali'anna al-jihad fil Islam lahu makanatuhu syar'iyyah. Kerana di dalam Islam jihad tu ada kedudukan yang tersendiri. Walahu dawabitul fiqhiyah, dan dia ada garis panduan fiqhnya tersendiri. Walaysa huwa bihalin ala ma yasdur, dan dia bukan seperti mana yang mereka laksanakan dan mereka lakukan. Bal wa yatasaddarul mashhada al-i'lani min ahwali haula'id dhullal al-juhal su'an wa isa'atan taqtilan linnas wa ifsadan lil ummah wa jazzan lirru'us aw harqan lil ajsad. Dia bukan seperti mana yang ditunjuk oleh mereka ni, yang ditunjuk oleh ISIS. Itu bukan jihad. Nak cerita bagi, itu bukan jihad. Bahkan dia kata yang dipaparkan di dalam media-media i'lami, dalam apa ni, media-media komunikasi ni, media-media komunikasi ni, sahabat-sahabat, TV, semua ni, okey. Dan juga i'lani yang diiklankan, yang dipaparkan daripada kalangan golongan-golongan yang sesat lagi jahil ini, seperti membunuh manusia, merosakkan umat, potong kepala, bakar jasad. Ini bukan jihad Islam. Depa yang buat benda tu, pasti mereka nak guna perkataan jihad sebab perkataan ini mampu untuk menarik manusia. Kita kalau kita tak tahu tentang depa, oh jihad ni betul, kita kena pergi. Padahal benda tu salah. Sebab tu yang berlaku sangat menyedihkan. Tuan-tuan, anak muda kita baru-baru ni pengeboman, berani mati, bom diri sendiri, umur 26 tahun. Ini realiti yang berlaku. Jangan kita ingat, tak ada masalah, anak aku tak terpengaruh. Tuan-tuan, jangan. Sebab tu bahaya. Baca sendiri-sendiri, duduk dalam bilik sendiri-sendiri, main game seorang-seorang, duduk belek iPad, iPod ke apa ke dan sebagainya. Tuan-tuan, hati-hati. Kita tak tahu apa yang mereka baca. Kita tak tahu mereka berkomunikasi dengan siapa. Sebab antara strategi baru, mereka menggunakan game online ini untuk membina jaringan dan hubungan. Main game berkenalan, jadi kawan, friend, dia rekrut, dia doktrin. Dia nampak budak ni syok menembak. Dia buat game tembak polis. Ada. Dan tentera yang dia jadikan orang yang untuk tembak polis tu pakai, bawa bendera la ilaha illallah, bendera hitam, rayatus sud, bendera hitam yang digunakan pakai oleh ISIS. Dia tak sebut dalam tu ISIS. Tak tahu, kita tak tahu siapa buat game tu. Tapi itu antara cara untuk indoktrin. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Jadi ini bukan jihad yang sebenar. Kemudian dia kata, adapun wa amma butlanuha waqi'an. Adapun salahnya perkara penamaan salafi jihadi ni dari sudut waqi', realiti hari ni, dia kata fali anna salafiyah, sesungguhnya kerana salafiyah itu adalah apa? Hiya da'watul iman wal amni wal aman. Dakwah salafiyah ini adalah dakwah iman. Kita cakap soal tauhid, pengesaan kepada Allah, kita tolak syirik. Tuan-tuan, dakwah tauhid ni yang peliknya, ni saya cakap pelik ni, minta maaf. Orang duk cakap dakwah tauhid. Oh, kita mengaji tauhid, mengaji pondok ke, mengaji surau ke, mengaji masjid ke, mengaji sekolah ke, mengaji universiti, kita tauhid. Tuan-tuan, bila kata mengaji tauhid, dia tak boleh lari daripada pertembungan dengan syirik, tidak? Sebab tauhid pengesaan, syirik penyekutuan. Kok mana pun kita nak kena ajak orang esakan Allah, tentunya kita akan bertembung dengan perbuatan-perbuatan menyengutukan Allah, betul tak? Pelik kalau dakwah tauhid tak bertemu dengan syirik. Pelik bin ajaib. Dakwah tauhid mesti bertemu dengan syirik. Assalamualaikum. Oh, sahabat-sahabat kita daripada Perlis, mana jahat. Dakwah tauhid dia akan bertembung dengan syirik selama-lamanya. Cuma tuan-tuan, adakah Islam ajak kita pergi duduk kerak kepala? Ayo. Adakah dakwah salafi ini mengajar orang pergi bakar orang? Hak syirik? Tak. Yang ni salah faham ni.
Kita ikut kaedah dan dakwah Nabi SAW. Macam mana cara Nabi ajar, macam mana cara Nabi buat, macam mana cara sahabat Nabi buat, itu dakwah salafi. Sebab itu kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, benda ni dia bercanggah dengan realiti. Sebab realiti dakwah salafi adalah dakwah iman, dakwah keamanan, wa da'watul ilmi wal ulama, dakwah ilmu dan ulama, bukan cikai-cikai. Sebab tu kita tanya ISIS, mana ulama dia apa? Siapa ulama dia apa? Tak ada. Sebelum ini Abu Bakar Al-Baghdadi banyak merujuk kepada siapa? Tok guru dia. Bukanlah tok guru dia, orang yang banyak influence dia, bagi kesan kepada dia. Siapa dia? Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dia ni pernah mengaji di tempat Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Tapi Syekh Muqbil akhirnya dia keluar, dia tinggalkan. Sebab apa? Sebab Syekh Muqbil membawa manhaj salafi. Mereka ni tak boleh bertemu dengan manhaj salafi. Sebab mereka duk kira ekstrim, melampaui batas. Kira nak perang, nak bunuh orang. Kira nak negara khilafah Islamiah. Bai'ah mesti bai'ah kat pemimpin mereka. Tak boleh duduk sekali. Tak boleh. Sebab manhaj salafi, manhaj ilmu dan ulama. Mengaji kena belajar, kena mengaji tafsir, kena tafsir Quran betul-betul, bukan ikut hawa nafsu. Baca hadis betul-betul, bukan ambil hadis kat mana yang kita nak saja. Itu manhaj salafi. Lagi dia kata, wa da'watul aqidatil haqqati wa sunnati sahihah, dan dakwah salafi adalah dakwah aqidah yang sahih dan sunnah yang sahih. Aqidah yang benar dan sunnah yang sahih. Wa bima yakunu wa yukawwinu khattal mu'aradatil awwala wal akbara lisaddi tilkumul afkar al munharifati dhallatil mudillah allati la taqumu ala ilmin wala ya'tarifu biha al ulama. Dia kata di sini, yang mana dia kata dakwah salafi ini dia meletakkan satu garis pemisah yang cukup besar, yang mana dia menutup segala ruangan dan laluan yang boleh membawa kepada pemikiran yang menyeleweng, yang sesat lagi menyesatkan, yang mana ia terbina bukan atas asas ilmu, dan ia tidak diiktiraf oleh mana-mana ulama. Tuan-tuan, lah ni tidak ada mana-mana ulama salafi iktiraf ISIS. Tidak ada mana-mana ilmuwan Asy'ariyah pun iktiraf ISIS. Tuan-tuan, ulama-ulama di Al-Azhar yang Asy'ariyah pun iktiraf ke ISIS? Tak iktiraf. Jadi ini kita kena tengok dalam kacamata yang lebih besar. Okey, bukan disempitkan dengan pemikiran-pemikiran yang ada agenda-agenda tertentu. Kemudian dia kata lagi di sini. Dia kata walaqad wafaqallahu ta'ala wa lahul fadl wal minnah. Hadha al-malik al-urduni al-hashimi liwad'i al-haqqi fi nisabihi fi hadha ash-sha'n al-muhim ghayatan fasarraha biha mudawwiyatan 'aliyatan mu'tazzan bidinihi wa 'aqidatihi. Dia kata Allah telah memberikan taufik dan kelebihan, kekuatan kepada Raja Jordan Al-Hashimi ini untuk meletakkan kebenaran pada tempatnya, pada waktu dan tika yang sesuai, dalam keadaan yang sangat genting dan penting. Maka dia secara jelas dalam keadaan berbangga dengan agamanya dan akidahnya. Dia sebut di pentas, dua pentas tadi, sama ada CNN dan juga dalam Parlimen Eropah, di hadapan ahli-ahli parlimen seluruh Eropah, dia berucap. Apa dia kata? Dia kata, amma ulaikal khawarij. Raja Jordan pakai khawarij, kita kena pakai khawarij lah negara kita. Bukan kena pakai mereka. Maknanya perkataan tu kita kena guna perkataan yang betul. Jangan duk biar puak-puak yang tak berapa cerdik ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, duk guna perkataan ikut suka mereka. Tak boleh. Salah. Kita guna perkataan ni. Dia kata apa? Amma ulaikal khawarij. Sesungguhnya golongan-golongan khawarij ini minal irhabiyin, adalah daripada kalangan teroris, al-kharijin, yang terkeluar mereka an ta'limin Islam, daripada mempelajari agama Islam, walladzina yunkiruna thawabit, dan mereka-mereka yang mengingkari thawabit, perkara-perkara pokok prinsip asas dalam agama. Fahum mujarrad nuqtatin fi bahril mu'minin, mereka ini hanyalah satu nuqtah di dalam lautan orang yang beriman. Mana semua terima mereka? Tak. Mereka nuktah kecil ya, dia kata. Al-mukawwan, yang mana orang-orang beriman, orang Islam ni,
ada 1.6 bilion Muslim fi mukhtalaf anha'il alam, di pelbagai rata-rata tempat seluruh dunia. Depa nuktah sikit ya, satu kelompok yang sedikit, jauh terkeluar daripada dakwah Islam, jauh terkeluar daripada pengajian dan pendidikan Islam yang sebenar. Mereka nama apa? Khawarij. Raja Jordan bubuh nama. Bukan dia start nama tu. Nabi dah mula nama tu, sahabat Nabi dah pakai, ulama semua pakai. Tapi heran, 2-3 hak yang tak apa cerdik ni tuan-tuan, krisis jiwa, mereka tak pakai. Ni masalah dah. Nabi pakai, sahabat pakai, ulama pakai, semua orang pakai. Tuan-tuan, ulama-ulama di Timur Tengah semua pakai. Pemerintah di Timur Tengah semua pakai. Ada 3 orang tak cerdik, tak mau pakai. Pasal apa? Pasal terikut dengan beberapa movement yang ada agenda tertentu. Kita kesian kalau orang tak tahu. Kita kesian. Kita kena bagi tahu, perjelaskan benda yang betul kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata di sini, wa fil waqi', realitinya, ini Raja Jordan kata ni, fa inna haula al-irhabiyyin qad ja'alu minal muslimin fil alam hadafuhum al-awwal. Realitinya golongan-golongan irhabi ni, teroris ni, mereka menjadikan sasaran mereka di dunia ni orang Islam dulu, nombor 1. Pasal apa? Pasal apa? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa boleh bagi jawapan, boleh pilih hak Ustaz. Bismillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab mengapa mereka mensasarkan negara Islam dan orang Islam dulu? Sebab kalau mereka pergi sasarkan negara kafir, mereka tak mampu membuat orang-orang kafir berbai'ah kepada mereka. Jadi dia sasarkan negara Islam dulu, orang Islam dulu. Orang Islam dah selesai dah, selesai. Cuma bagi mereka orang Islam ni masih kufur kerana berada di bawah negara yang sistemnya contoh demokrasi, berada di bawah negara yang sistemnya bukan sistem khalifah, berada di bawah negara yang pemimpinnya tidak berbai'ah dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Itu ya. Sebab tu dia sasarkan, serang, attack kerajaan dia, attack negara dia, attack pemimpin dia, lahirkan kebencian pada pemimpinnya. Itu matlamat mereka. Sebab tu mereka sasarkan negara-negara Islam dulu. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, dan kemudian dia kata, wa kana qad syaraha wafaqallah. Okey, ni ulasan Syekh Ali, dia kata sesungguhnya Raja Jordan Al-Hashimi, okey, mengulas pengertian Khawarij, perkataan Khawarij, dengan berkata, makna Khawarij ini adalah al-kharijin anit ta'alimis sahihah lil Islam, iaitu golongan yang terkeluar daripada pengajian dan pendidikan Islam yang sahih. Ni pok Khawarij. Clear tak? Clear? Clear kat ni?